eksperimen 2.3. Bukan aktiviti ya, eksperimen. Kamu tulislah eksperimen 2.3. Jadi eksperimen 2.3 ni dia ada dalam buku teks muka surat 46. Surat 46. Okey, muka surat 46. 47. 47, bukan 46, 47. Okey, kalau kamu tengok kat sini, tajuk besar dia ni dia kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Sebelum ni kita tengok untuk transpirasi. Sekarang ni kita nak tengok pada proses yang seterusnya berlaku pada tumbuhan, iaitu fotosintesis. Dia ada beberapa faktor dan kita buat faktor-faktor ni secara berasingan lah, dia jadi berbeza sedikit, dia punya method, kaedah dia tu, prosedur dia tu berbeza sedikit, dan pemboleh ubah dia tu pun berbeza jugalah, dan dia agak panjang dan banyak ya. Kamu boleh lihat dekat buku teks muka surat 47, 48, 49 dan 50. Jadi cikgu akan pergi dulu kepada yang pertama. Iaitu yang melibatkan cahaya, keamatan cahaya ya, keamatan cahaya. Jadi apa dia punya tujuan eksperimen? Ini yang A lah ya. A. Kalau kamu buka muka surat 47 tu ada A. Mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis ni adalah cahaya tu sendiri. Jadi kalau pergi tengok video-video yang cikgu dah buat tentang fotosintesis ni, dia ada dua fasa ataupun dua proses yang berlaku dalam proses fotosintesis ni. Dia ada tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey, tindak balas bersandarkan cahaya, tidak bersandarkan cahaya. Macam-macam lah dia panggil ya. Okey, jadi ini adalah tujuan dia. Ini tujuan. Kemudian kepada penyataan masalah. Jadi penyataan masalah, selalunya penyataan masalah ni datang dengan keadaan soalan, ada tanda soal. Dia ada perkataan-perkataan yang merujuk kepada pertanyaan. Jadi di sini dia guna perkataan apakah. Apakah kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis? Apakah kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis? Jadi kita nak tengok keamatan cahaya ni bagaimana dia mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi bila sebut tentang kadar, yang ni kadar ni dia bahasa matematik lah, dia melibatkan matematik. Kerana bila sebut kadar ni dia ada masa yang digunakan, masa yang berjalan lah ya. Dia melibatkan masa. Kadar ni dia ada melibatkan masa. Kadar dia libatkan masa lah ya. Dia bukan sama dengan masa, dia ada melibatkan masa. Okey, jadi sekarang ni kita tengok kepada hipotesis. Jadi hipotesis ni apa? Selalu cikgu duk sebut. Hipotesis ni kita buat educated guess. Kita cuba ramalkan secara bijak lah, secara ilmu yang ada tu, apa kemungkinan jawapan ataupun keputusan eksperimen yang kita lakukan tu. Apa kemungkinan jawapan bagi soalan penyataan masalah ni, ataupun apa yang akan berlaku dalam kita punya eksperimen tu. Jadi seolah-olah dia macam ramalan kita ya, prediction kita. Jadi hipotesis dia adalah semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Ya, semakin tinggi cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, kita ada radas di sini, ada bahan di sini. Jadi radas dan bahan ni tolonglah ya, kamu janganlah sampai tak tahu radas apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan. Benda-benda ni dia penting sebab apa? Sebab dia ada tanya dalam soalan-soalan yang melibatkan amali, soalan amali kamu. Okay, jadi kalau kamu tak dapat bezakan antara kaki retort yang mana satu, penunuk bangsa yang mana satu ya. Apa lagi ya?
fikir rekod penuh Bunsen. Banyak lagi lah ya. Bunsen benar tu penuh Bunsen lah kan. Ya. Jam randik lah, tabung didih. Hopefully benda-benda tu kamu dah, orang kata apa, betul-betul ingat. Betul-betul ingat. Okey, pembeli ubah dia apa? Pembeli ubah dimanipulasikan. Kita ada jarak di antara sumber cahaya dengan tumbuhan. Jadi kita ubah suai jarak dengan tumbuhan. Kenapa kita ubah suai jarak di antara sumber cahaya dengan tumbuhan? Semakin jauh sumber cahaya dengan tumbuhan, maksudnya tumbuhan tu akan dapat kurang keamatan cahaya. Kalau jarak dia jauh. Tapi semakin dekat jarak cahaya tu dengan tumbuhan, keamatan cahaya akan semakin tinggi. Keamatan cahaya tu adalah seolah-olah macam berapa banyak cahaya yang tumbuhan tu dapat. Tapi kalau sumber cahaya tu jauh, keamatan cahaya akan rendah lah. Kalau sumber cahaya tu dekat, keamatan cahaya akan tinggi. Jadi semakin dekat sumber cahaya dengan tumbuhan, semakin tinggi kadar fotosintesis dia. Ya, lebih kurang macam tu. Kemudian kita ada bergerak balas. Jadi bergerak balas ni adalah bilangan gelembung gas yang dibebaskan dalam 5 minit. Jadi gelembung gas ni adalah gas oksigen. Jadi kamu kena ingat dalam proses fotosintesis, antara result, antara produk, antara bahan yang dihasilkan sepanjang proses fotosintesis tu, tindak balas cahaya dan tindak balas gelap tu adalah oksigen. Oksigen akan dihasilkan selain daripada glukosa ataupun makanan lah, gula. Jadi oksigen tu bila dilepaskan, dia dilepaskan dalam air dan kita dapat lihat kehadiran oksigen tu dengan kehadiran gelembung udara yang terhasil daripada daun-daun tumbuhan tersebut. Okey, tumbuhan tersebut. Dan oksigen ni, udara ni bila duduk dalam air, sepatutnya dia akan lebih ringan. Ketumpatan dia akan lebih ringan berbanding dengan air. Jadi dia akan bergerak dalam air itu naik ke atas. Ya. Jadi kita ada yang bergerak balas. Kamu kena ingat, dimanipulasikan ni akan mempengaruhi bergerak balas. Kamu kena ingat yang itu. Dimanipulasikan akan mempengaruhi bergerak balas. Selalunya kita akan bincangkan nanti, semua perbincangan kita selalunya berkait dengan dua pemboleh ubah ni. Pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas. Selalunya perbincangan yang itu. Dan kalau kita nak buat inferen, kadang-kadang soalan amali ni dia tanya kamu tentang inferen. Inferen ni adalah logical reasoning. Kenapa jarak yang dekat tumbuhan dengan cahaya ni menyebabkan kadar fotosintesis ni meningkat? Jadi kita nak jawab tu selalunya kita panggil jawapan tu nanti inferen lah. Inferen, logical reasoning. Kenapa benda tu macam tu? Kenapa benda tu berlaku macam tu? Kenapa cahaya tu kalau dia dekat, dia akan menyebabkan kadar fotosintesis dia tinggi? Jadi dalam kita nak menerangkan proses yang berlaku tu, jawapan bagi penerangan tu sebenarnya kita panggil sebagai inferen. Inferen ni logical reasoning. Logical reasoning. Sebenarnya kita panggil apa? Reasoning. Cikgu pun tak tahulah ya. Kadang-kadang susah jugalah. Sebab cikgu pun belajar degree dulu bahasa Inggeris kan. Lepas tu mengajar pula kadang-kadang guna bahasa Inggeris. Jadi kadang-kadang banyak terminologi tu dalam bahasa Inggeris. Tapi kena fikir jugalah macam mana nak tukar jadi bahasa Melayu tu. Okey, bergerak balas, kemudian dimalarkan. Dimalarkan ni selalunya kita tak cerita dalam inferen ke, dalam perbincangan ke, selalunya lah. Sebab apa? Sebab kita tak nak benda-benda lain dia mengalami perubahan ataupun dia mengalami perbezaan yang kemudian dia akan boleh menyebabkan dia ganggu ni pemboleh ubah bergerak balas. Dia ganggu keputusan. Jadi bergerak balas ni adalah keputusan lah ya. Jadi dimalarkan ni adalah jenis tumbuhan. Jadi jenis tumbuhan ni kita guna satu jenis sajalah. Kamu guna banyak-banyak nanti kamu pening kepala. Lepas tu kepekatan larutan natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat ni dia akan memberi sumber karbon dioksida kepada tumbuhan.
Jadi dia tak perlu ada mengalami perubahan ataupun dimanipulasikan, sebab kita bukan nak tengok kepekatan karbon dioksida, kita nak tengok kepekatan cahaya, keamatan cahaya. Suhu kukus air pun sama juga kita tetapkan, sebab kita bukan nak tengok suhu mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi yang lain-lain tu kita tak nak tengok. Jadi kita kena tetapkan pada satu unit sahaja. Itu bagi dimalarkan. Okey, kemudian prosedur. Jadi prosedur ni kamu buka buku teks tu, dan selalu cikgu sebut tentang prosedur. Dalam buku teks tu dia bagi arahan kepada kamu, kamu kena buat macam mana. Tetapi bila kamu nak tulis laporan, dia berbeza dengan dalam buku teks. Dia tak boleh tulis. Contohnya dia tulis, lekatkan klip kertas pada bahagian bawah batang. Itu arahan kepada kamu, apa yang kamu nak kena buat. Kalau kamu nak buat laporan, kamu kena tulis sesuatu yang kamu buat. Klip kertas dilekatkan pada bahagian bawah batang hydrilla species. Maksudnya kamu buat benda tu, tapi benda tu dah berlaku lepas. Ya. Dia ada bahasa Inggeris, dia ada nama dia tu, tak tahu bahasa grammar dia tu. Cikgu tak ingat lah. Nanti cikgu fikir-fikir, terfikir tu ingat. Lupa balik. Ya. Cikgu tak ingat, tak ada masalah lah. Cikgu bukan nak jawab exam. Cikgu dah lepas dah zaman cikgu dulu. Kamu kalau tak ingat, masalah lah. Sebab kalau kamu tak ingat, kemungkinan kamu tak boleh nak jawab kalau soalan tu ditanya, dan kamu tak akan dapat markah. Dia akan memberi kesan kepada kamu. Cikgu ke, cikgu sekolah kamu ke, kami kalau tak ingat kan, kami bolehlah nak ingatkan kembali. Tapi tak ada lah markah ke apa ke. Kamu ni tak boleh lah kalau tak ingat. Tak ingat kadang-kadang tak boleh nak jawab. Cikgu dah melalui ke arah lain dah tu. Okey, sekarang ni kita tengok pada susunan alat radas dia. Okey, berbeza sedikit lah dengan buku teks. Tapi tak ada lah kata apa sampai tak boleh nak faham. Yang pentingnya adanya cahaya. Ada mentol di sini. Selalunya kalau dekat mak-mak tu guna lampu meja lah. Kemudian ada kaki retort stand ni. Kemudian dia ada tabung uji ni. Atau nak guna tabung didih pun boleh. Ya, nak guna tabung uji, tabung didih pun tak ada masalah. Lepas tu dia ada hydrilla species. Jadi pokok hydrilla ni adalah pokok yang hidup di dalam air, di tumbuhan akuatik. Jadi pastinya dia akan jalankan proses fotosintesis. Tumbuhan hydrilla dia pun berwarna hijau. Jadi di dalam ni ada apa? Adanya larutan natrium hydrogen carbonate 0.2. Air dia tu. Jadi air dia tu ada karbon dioksida. Ada karbon dioksida untuk memberi bekar kepada keperluan hydrilla. Ya. Jadi sekarang ni hydrilla bila dia jalankan proses fotosintesis, dia akan hasilkan oksigen, dan oksigen ni akan naik ke atas. Naik ke atas sebab dia kurang tumpat. Dia udara kan. Jadi kita nampaklah gelembung-gelembung oksigen tu naik ke atas dan dia terkumpul di hujung tabung didih atau tabung uji ni. Ya. Jadi kita bilanglah dalam masa 5 minit tu berapa banyak yang dihasilkan gelembung-gelembung ni. Bilang-bilang kita dapat 50. Bilang-bilang dapat 30. Bilang-bilang dapat 40. Okey, itu set up yang pertama. Kita ubah suai jarak ni. Okey, mungkin jarak yang pertama kita ambil 5 cm. Jarak yang kedua kita ambil 10 cm. Jarak yang ketiga kita ambil 15 cm, 20 cm, 25 cm. Jadi kita ubah suai jarak. Jadi kalau semakin dekat mentol ni dengan hydrilla ni, dia akan semakin tinggi keamatan cahaya dia. Jadi bila semakin tinggi keamatan cahaya, secara teorinya akan makin tinggi proses fotosintesis. Dan kadar fotosintesis pun akan meningkat lah. Ya. Jadi kalau semakin jauh, kuranglah gelembung-gelembung ni. Jadi ini sedikitlah prosedur dia kan. Hydrilla species dimasukkan dalam larutan hidrogen karbonat. Air bersuhu 28 darjah Celsius, alat radas disusun 5 cm, cahaya mentol 60 watt. Jadi cahaya mentol tu kita guna 60 watt. Kemudian bilangan gelembung direkod selama 5 minit. Jadi kita tunggu 5 minit, kita kira. Okey, dalam masa 5 minit tu kita kira lah berapa banyak gelembung yang dihasilkan. Siap je eksperimen tu, kita ubah suai. Jarak dia 10, 15, 20, 25. Lepas tu kita catatlah
Apa yang kita dapat sepanjang kita buat eksperimen tu. Jadi jumlah bilangan gelembung gas dibebaskan dalam masa 5 minit. Jadi dah ada unit dekat sini ya. Ni dah ada unit dekat sini, tak payah dah tulis. Kamu kena ingat, kalau tak ada unit kat sini, kamu kena tulis. Kalau kamu tak tulis, salah. Konsep dia salah, penulisan dia salah, format dia salah. Dan selalu benda yang salah ni akan menyebabkan kamu kurang markah. Kalau soalan ada ditanya, suruh kamu buat jadual, kamu tak tulis unit, salah lah. Sebab apa? Sebab dia misleading. Dia boleh menyebabkan orang tertanya-tanya apa unit yang digunakan, sentimeter ke meter ke. Okey, kamu tak boleh expect orang tahu ya. Jadi jumlah gas yang dihasilkan. Jadi kalau yang paling dekat ni, kita expect paling banyak gelembung gas yang dihasilkan. Jadi mungkin 21. Okey, makin rendah makin turunlah. Okey. Ya, kadar fotosintesis. Jadi kamu kena bahagilah. Kamu kena bagi ni, cikgu tulis je lah ya. Ni kalau sebutkan dia yang paling tinggi sekali, mestilah kadar fotosintesis dia paling tinggi sekali. Jadi yang ini kemungkinan 4.2. Ya, 4.2. Kadar fotosintesis 5 minit. Ni 15 bahagi dengan 5. 3. Yang ni 11 bahagi dengan 5, 2.2 ya. Salah kamu betulkan lah ya. Ini 1.4. Yang ini 0.6. Sebagai contoh lah, sebagai contoh. Jadi ini kadar fotosintesis. Kamu tahu tak macam mana ni? Kita ada 21 kan? 21 gelembung. Itu bahagi dengan 5. Tahu tak bahagi dengan 5 macam mana? Kan? Ni sekolah rendah dulu kan? Apa 4, 20, 1 kosong kan? Jadi 4.2. Tu dapat 4.2. Tekan kalkulator pun boleh juga. Yang ini bahagi dengan 5 minit. Sebab tu kita dapat kadar. Okay, kadar. Rate. Jadi kita dapat kadar macam tu. Sekarang ni kita nak lukis graf pun boleh. Okay. Kita nak lukis graf, cikgu besarkan sikit lah. Lukis kat sini lah kan, nampak jelas sikit. Okay. Paksi Y, paksi X. Jangan lupa. Lepas tu bagi nama pada paksi X dengan paksi Y. Jadi paksi X ni apa? Paksi X ni kamu kena ingat dia pemboleh ubah manipulasi. Tolonglah. Memang macam tu. Kamu SPM kamu belajar paksi X tu manipulasi. Kamu masuk matrikulasi sama juga dia manipulasi. Kamu buat degree pun sama juga dia manipulasi. Tak ada kita ubah-ubah dia, ya. Paksi Y ni dia semestinya yang bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi di sini ni dia mesti melibatkan gelembung. Gelembung lah ya. Yang dimanipulasikan apa? Jarak. Kamu kena tulis bagi penuh. Nak buat graf kena tulis bagi penuh. Dan dia kena ada title. Ya, itu format. Kita pastikan kita ikut semua peraturan dia supaya tidak ada markah yang hilang. Cikgu tak ada lah nak tulis kat dalam ni, takut nanti tak cukup tempat. Ya, tapi kena pastikan ada paksi Y. Lepas tu ada nama bagi paksi Y. Jadi nama bagi paksi Y ni adalah jumlah bilangan gelembung gas dibebas dalam masa 5 minit. Tulislah. Kemudian X ni adalah jarak sumber cahaya. Jadi jarak sumber cahaya ni kita ada 5, 10, 15, 20, 25. Kemudian unit yang kita ada ni daripada 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 lah sebab apa? 4.2 kan. Kita ada 0.6. Jadi kita plotkan dulu yang mana? 21 dengan 4.2. 21 kat sini. 4.2 kat sini. Okey, kemudian 15 dekat sini. Kemudian 3. Kemudian 11.
2.2. Kemudian 7 kat sini kan. 2.4. Ni matematik lah ya. Ni matematik. Kejap lah. Jarak sumber cahaya. Betul dah. Kadar fotosintesis. Kadar fotosintesis 4.2. Terbalik ni cikgu ni. Terbalik. Bukan tengok kat sini. Aduh kan nama jarak kan kamu ni. Tengok ambil yang sini. Ini tak payah. Okey. Ini tak payah. Nak ambil yang ini pun boleh juga. Kalau nak ambil macam ni 5. Tak boleh lah bergerak balas kita ambil kadar fotosintesis. Jadi 5 dia mesti 21. 21. Jarak 5. Kadar fotosintesis lah yang ini. Betul lah. 4.2 sini. Okey. Ni. Yang ini dengan yang ini. Lepas tu 10 dengan 3. 10 dengan 3. Lepas tu 15 dengan 2.2. 15 dengan 2.2. Kemudian 20 dengan 1.4. Kemudian 25. Ni 25 dengan 0.6. Jadi dia punya graf macam tu lah. Jadi maksudnya apa? Semakin dekat jarak, okay, semakin dekat jarak sumber cahaya dengan tumbuhan, semakin tinggi kadar fotosintesis. Semakin tinggi kadar fotosintesis ni. Semakin tinggi kadar fotosintesis. Sekali lagi ya, semakin dekat, nampak tak dekat? Semakin dekat ni, semakin dekat daripada 25 ke 5. Semakin dekat ya, dia bergerak ke sana. Semakin dekat jarak sumber cahaya dengan tumbuhan, semakin tinggi kadar fotosintesis. Nampak tak semakin tinggi kadar fotosintesis sampai 4.2. Okey, jadi yang tengah ni tak payahlah. Sebab apa? Sebab kita guna yang bergerak balas ni adalah kadar fotosintesis. Okey, sebab tajuk dia pun kadar fotosintesis. Jadi kita tak boleh guna gelembung udara. Walaupun gelembung udara ni pun sebenarnya adalah yang bergerak balas. Dia pun bergerak balas juga, tapi kita guna kadar fotosintesis ni sebab kita punya penyataan masalah, kita punya tujuan, kita punya hipotesis melibatkan kadar fotosintesis. Jadi nak tak nak kita kena bahagi dengan masa. Jadi 21 kena bahagi dengan masa dia 5 minit. Okey. Jadi perbincangan dia. Jadi perbincangan dia antara yang kamu boleh bincang adalah tentang larutan natrium hidrogen karbonat 0.2 tu dia membekalkan air kepada pokok hydrilla. Kemudian ceritalah semakin dekat mentol dengan hydrilla ni, semakin tinggi keamatan cahaya dan akan menyebabkan semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, itu adalah perbincangan dia. Kesimpulan dia pula, kita boleh ambil yang atas ni, kita boleh kata semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Ataupun kadar fotosintesis dipengaruhi oleh, okey, apa yang kita boleh guna ya. Kalau nak tukar ayat dia, semakin tinggi. Keamatan cahaya yang tinggi menyebabkan kadar fotosintesis pun tinggi. Itu antara ayat yang boleh guna lah, tapi sama je lah ya. Jadi kamu boleh tulis juga hipotesis diterima. Sebab hipotesis ni betul. Dia memberi kamu result yang betul. Ya. Result tu menyatakan hipotesis tak salah. Jadi hipotesis tu diterima lah. Taklah susah sangat kan? Ya. Itu sajalah untuk eksperimen 2.3.